Oh ya, sebelum lupa saya juga mau sentuh tentang golongan bajau laut ataupun di Sabah ni dikenali sebagai Palau. Mereka yang tinggal di atas laut dan tidak mempunyai kewarganegaraan maupun dokumen pengenalan diri. Okey, mereka ini sebenarnya adalah fenomena yang yang biasa di Asia Tenggara ni. Mereka ini ada di Thailand, di sana mereka dikenali sebagai Moken. Juga mereka ini berada di perairan Filipina dan mereka ini juga berada di perairan Indonesia. So mereka ni memang sudah sejak sekian lama tinggal di atas laut dan populasi mereka ini tersebar ke seluruh uh, Asia Tenggara. Now kalau kita lihat di Thailand, mereka juga menghadapi isu yang sama. Cuma kalau kita lihat di Thailand mengambil beberapa pendekatan. Antaranya ialah mereka telah mula memindahkan bajau laut ini dan berikan mereka penempatan di darat dan berikan mereka pendidikan. Uh, di di Malaysia perkara yang sama juga berlaku, tetapi kebanyakan usaha-usaha ini dilakukan oleh NGO lah. NGO ini menubuhkan sekolah-sekolah persendirian untuk memberi pendidikan terhadap golongan ini. Nah, masalah penduduk golongan ini ialah mereka tidak mempunyai dokumen pengenalan diri dan mereka juga suka berpindah randah. So ini satu isu yang saya rasa perlu diberi perhatian yang berbeza, yang khusus. Mereka ini tidak boleh juga dikatakan sebagai PTI, tidak juga boleh dikatakan sebagai apa kata uh, pelarian perang, tidak boleh. So ini ada satu kategori khas. In fact, untuk golongan seperti ini dalam PBB pun ada menyuarakan juga tentang kepentingan untuk negara-negara yang berkaitan melindungi hak asasi mereka sebagai manusia. So saya teringat salah satu kajian yang pernah dilakukan oleh pelajar selian saya mengenai golongan Palau di Sempurna ni. Mereka mengalami masalah berdepan dengan isu pekerjaan. Jadi macam mana mereka hendak bekerja? Kerana tiada pengenalan diri. So apa yang berlaku kalau kita pergi Sempurna, kita melihat mereka ini menjual barangan hasil laut kan kepada pelancong-pelancong. Dan mereka bergerak, kita boleh melihat mereka bergerak bebas lah di Sempurna. Sebab kalau ditangkap oleh polis pun mereka tiada pengenalan diri. So apa yang perlu dilakukan? Now macam saya suka melihat ke hadapan, ya. Jadi mahu tidak mahu, kerajaan mesti juga mula merangka satu bentuk tindakan bagaimana cara menangani masalah isu Palau ini, ya. Sebab mereka juga menjadi mangsa kepada keadaan. At the same time, kita juga tidak boleh deny the right to exist. So there has to be orang kata holistic, kan. Tidak semestinya holistic. Holistic is a way too big a word, kan, to use. Tapi satu pendekatan yang boleh menggembirakan semua pihak, kan. InsyaAllah rasa-rasa itu sebenarnya bukan masalah besar. Sebab kita Malaysia boleh belajar daripada negara-negara asing lain. Kalau diikutkan masalah kita panggil masalah Palau ini, dia kalau kita perasan di seluruh dunia ada diorang ni ada, kalau saya boleh klasifikasikan, ada 3 kategori besar ni mereka ni. Contoh kalau yang kalau di atas darat, mereka ini di padang pasir, kalau kita lihat equivalent kepada Palau rantau Asia Tenggara ni ialah golongan Badui di Timur Tengah sana. So mereka ini sama macam Palau di Malaysia ni. Diorang bajau laut di Malaysia ni, mereka tinggal di atas padang pasir dan mereka juga tiada dokumen. Mereka juga golongan nomad, berpindah ranah. Serupa juga kalau kita pergi Eropah, kita jumpa golongan Palau atas daratan ni.
Kalau kita terutama sekali di Eropah Timur ataupun di Asia Tenggara Eropah. Golongan ini dikenali dengan pelbagai nama, antaranya Roma, ya. Jadi kalau saya pernah pergi Bosnia dan saya pernah jumpa mereka ini berkelakuan sama seperti Palau di Asia Tenggara. Cuma Palau di Asia Tenggara ni dia orang tinggal atas laut, ya. So ini kita panggil kalau di Eropah tadi panggil gypsy. Ya, gypsy. So ada tiga secara keseluruhannya ada tiga golongan kategori nomad yang besar ni. Nomad laut dipanggil sebagai bajau laut di Asia Tenggara. Kalau nomad di padang pasir dipanggil badui di Timur Tengah. Kemudian nomad di atas darat dipanggil gypsy di Eropah Timur. Ya, back to you Mr. Rizal.